Saya datang ke Kedah, ke Kubang Pasu. Pada kali ini, kerana sayangnya saya kepada negara Malaysia. Sayangnya saya kepada UMNO selaku naib presiden UMNO yang telah banyak membantu kami di negeri Sabah, dan yang mewujudkan UMNO di negeri Sabah ialah Tun Mahathir bin Mohamad. Saya di antara pengasas UMNO, ketua pergerakan pemuda yang pertama. Banyak jasa UMNO sebagai sebuah parti. Tapi kebelakangan ini bukan hanya merungsingkan, membimbangkan, menakutkan keadaan sebuah parti dan kerajaan yang begitu banyak jasa kepada negara dan kelihatan buntu penerimaan bukan hanya di kalangan masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat yang lain, termasuk orang lain. Apatah lagi anak-anak muda 40 tahun ke bawah usia. Kebimbangan ini cukup membimbangkan kita, kerana memikirkan tentang masa depan negara dan anak-anak. Saya pernah bertugas di Kedah menjadi pengurusi badan perhubungan. Lebih 2 tahun saya lantik Datuk Mukris menjadi bendahari. Dan Datuk Mukris tahu perjalanan. Waima saya menasihatkan beliau tanding ke kawasan Dun Air. Man Aziz ditanding ke Parlimen Jurlu untuk membolehkan supaya semangat nak ambil alih negeri Kedah di kepangkuan Barisan Nasional dengan gelombang bukan hanya jasanya Tun Mahathir, anak muda seperti Mukris ini boleh diangkat menjadi Menteri Besar negeri Kedah. Kebimbangan saya kebelakangan ini cukup jelas ketara dilihat dan dirasa oleh umat. Kalau kita menimbang sejarah pilihan raya ke-11, bila mana Tun Mahathir menyerahkan kuasa kepada Tun Abdullah Dahlan, pertama kali Tun Abdullah Dahlan menjadi Perdana Menteri, kita menang pilihan raya dengan 2/3. Betul tak? Total majority. Satu sejarah. Peralihannya saya masih ingat bila Tun Mahathir sembang dalam satu meja mungkin Tun satu pohon. Tun cakap kalau saya tahu awal-awal boleh dapat 2/3, baik saya serah awal-awal lagi jawatannya. Menjelang pilihan raya ke-12, saya kata Pak Lam menjadi Perdana Menteri hanya oleh kerana 3 isu saja. Isu yang pertama, kehidupan masyarakat di peringkat akar bumi ataupun harga barang. Betul tak? Yang kedua, isu tingkat 4. Betul tak? Yang ketiga, minta maaf, Tun Abdullah ini pangkat Pak Mentua saya, sepupu dengan Pak Mentua saya. Pak lah kadang-kadang tertidur. Isu itu saja. Bayangkan bertandaskan dengan 3 isu ini, kita kalah di negeri, kalah di Terengganu, kalah di Perak, kalah di Kedah, kalah di Selangor. 5 negeri yang membimbangkan. Saya tegur Perdana Menteri,
Datuk Seri Najib, sebagai seorang kawan, sebagai seorang Naib Presiden, sebagai seorang parti ahli parti, keadaan ini membimbangkan saya. Bayangkan dalam keadaan 3 isu pilihan raya ke-12, bila Datuk Seri Najib ambil alih daripada Pala, seorang anak muda, anak bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak, keadaan ekonomi negara baik, harga minyak baik $90 per barrel, mata wang ringgit cukup kukuh, kuat, duit banyak, tak banyak isu. Dalam keadaan itu pun, zaman Pala second term, kursi Barisan Nasional 142 jumlah. Pilihan raya ke-13, dalam keadaan ekonomi baik, dalam keadaan pimpinan dialihkan, ambil alih Datuk Najib, orang baru, orang muda, ekonomi baik, harga minyak baik. Barisan Nasional turun daripada 142 sampai 133 kursi. Tak naik, menurun. Saya nasihatkan, bimbang saya dalam keadaan itu. Pilihan raya ke-14, nauzubillah, kita doakan Allah Barisan Nasional menang, kita kalahkan PAS. Bimbang saya realiti dia. Isu cukup banyak. Isu cukup banyak. Isu harga barang. Semalam saya nampak pembentangan statistik transformation yang ada. Berdasarkan statistik dia, saya pun ahli ekonomi, saya tahu nampak sedap dengan jumlah nomor, tapi di peringkat bawah rakyat masih susah. Bukan senang keadaan dia. Saya bimbang. Isu harga barang, my advice to the Prime Minister waktu itu, the issue bread and butter is very important. Bukan takat orang luar bandar. Orang bandar pun masalahnya gaji 4,000, 5,000 tak cukup. Sewa rumah, sewa kereta, belanja cukup banyak, tak cukup dengan gaji 5,000. Apatah lagi orang luar bandar dengan harga getah sekejap naik, sekejap turun. Itu yang saya perkenalkan, RM500 bantuan, itu pun sekali setahun. Kena saya sekarang, saya tahu masalah ini membimbangkan kita. Isu yang ini cukup berat. Saya tegur, bukan berarti bila kita tegur, kita tak setia kepada parti. Oh, tegur Presiden, you are not loyal. The question is not loyalty. Ketaatan kita kepada parti menguatkan parti kita. Ini penting. Seumpama imam yang paling afdal lagi sempurna ialah Imam Syafi'i. Imam yang afdal, kalau salah bacaan dia, kalau salah rukun dia, ibadahnya wajib ditegur oleh makmumnya. Betul tak? Kena silap. Kesilapan itu boleh memudaratkan perjuangan dan parti dan pemerintahan kita. Wajar ditegur. Tak berarti bila kita tegur, dia tak setia. Tak boleh. Kesetiaan kita menyatakan kebenarannya, keikhlasan kita, kejujuran kita di dalam perjuangan. Bukan kita nak tegur yes boss, gila nak dapat jawatan. Saya maklum dengan Perdana Menteri. I don't mind to lose my vote. But what worries me, bimbang saya, hilang kerajaan. Kerana Sabah 4 kali kerajaan ditukar. Bukan satu kali, 4 kali tukar kerajaan Sabah. Bila hilang kuasa,
bukan mudah nak ambil. Kita nak ambil kuasa Kedah. Tun Mahathir kerjasama dengan Allahyarham Azizan. Saya masih ingat. Panggil semua pimpinan Man Abu, jumpa Tun Daim, jumpa Sanusi sebagai pengurusi berhubungan, minta nasihat, minta pandangan. Dan saya tahu saya orang luar, walaupun isteri saya orang Kedah, kena minta nasihat. Yang penting ialah pentingnya supaya kita nak ambil kuasa. Sampai waktu saya maklumkan dengan Datuk Najib, I relinquish my post. Dan sampai waktu untuk membolehkan kita dedahkan orang Kedah ambil lagi jawatan. Saya tak mau pegang sampai pilihan raya. Kena nak serahkan kuasa untuk membolehkan. Alhamdulillah, kuasa kita dapat kembangkan pas. Menyentuh mengenai dengan 1MDB. 1MDB sebuah syarikat jaminan kerajaan Malaysia dengan hanya equity-nya RM1 juta equity 1MDB. Kredit rating dia tidak ada. No credit rating. 1MDB tidak ada aset yang cukup besar, tapi yang besar ialah utang yang besar. Dan kita tahu sebuah syarikat kerajaan government guarantee only 1 million, $1 juta. Mengapa harus kita berbelanja pinjam duit sehingga begitu jumlah besar? Saya bagi pandangan, tunggulah bila duit cukup, bila duit banyak, then you develop the land initiative. Saya tahu keperluan duit, tapi dalam keperluan duit yang kita nak pastikan dapat kita lahirkan, kita juga perlu teliti tentang keadaan yang menyebabkan dalam ekonomi negara. Bayangkan pada hari ini nak sebut tentang 1MDB, bila Tun Mahathir katakan orang butuh Tun Mahathir. Oh, zaman Tun Mahathir dia bail out banyak syarikat, betul tak? Merata. Sebelum saya buat perbandingan, saya tegur dia baik, tertib di rumah dia, di kabinet, macam-macam cara dia. Tapi saya masih ingat zaman Tun Mahathir menjadi Presiden UMNO, Tunku Razali, Tun Musa Ilah, tahun 1985 saya berada di Mermin Hotel, berasap Hilton Hotel, Mermin Hotel dengan ucapan untuk Tun Mahathir. Waktu itu menjawab jabatan timbalan menteri, menjawab jabatan menteri, tapi Tun Mahathir tak pecat pun. Tak pecat. Tunggu, dia baik. Waimah bilang pecat Tun Musa, saya masih ingat. Satu kumpulan Tan Sri Wan Mokhtar bakat-bakat ujuk. Masih ingat? Ujuk supaya kembali. Ini tak Mayurin Tegur gantung. Apa selama ini seorang timbalan Presiden Parti, seorang timbalan menteri yang pernah menjadi pengarah 17 pilihan raya kecil, kita menang. Nah, kata ada orang kata dia tak bantu Presiden. Macam mana tak bantu Presiden? Masalah jawatan dia bantu.
Kalau tidak ada perubahan, anak-anak muda melihat ini menjadi contoh yang bimbangnya menjadi ikutan. Tegur dengan baik. Jangan. Zaman Tun Mahathir, masa dia jadi Perdana Menteri, banding dengan Wan MDB. Bila Tun Mahathir bela MAS, ada 20.000 anak bangsa kita bertugas di MAS. Kapal terbang MAS pun terbang, walaupun ada yang hilang. Proton, 30.000 anak bangsa kita bertugas di Proton. Tangan Bendo dia, Bendo kontraktor yang ada di Gurun pun ada hilang, betul tak? Pawaja, 6.000 anak bangsa kita bertugas di Pawaja. Masalah currency, berapa bilion kita guna? Tiap-tiap malam kita mesyuarat. Tun, ingatan, seminggu sekali mesyuarat majelis tinggi, bincang macam mana atasi masalah krisis mata wang ini. Saya hadir waktu itu selaku majelis tinggi, bincang macam mana cara atasi masalah ini, pendekatan terbaik. Tun Mahathir tak masuk dalam akal dia pun. Kalau ada bangsa, tak yang Wan MDB ini berapa orang yang bertugas, anak lain taruh tanda. Tak boleh buat perbedaan dengan apa yang berlaku dahulu dengan apa yang berlaku sekarang. Masalah Wan MDB cukup berat. 2 minggu yang lalu, tuan-tuan pun bangun masalah ini. Karena saya bimbang daripada awal 23 tahun lalu saya peringat. Dalam peringatan, kalau tak diurus dengan baik, kalau tak dijelaskan, kena sifat-sifat Rasul, ada 4 sifat dia. Menasihatkan kepimpinan itu, tabliknya, batangannya, amanahnya. Itu penting kepada kita. Nasihat, jelaskan. Selesaikan masalah ini secepat yang mungkin. Bayangkan, bila kita tanya masalah Wan ini, ada yang tak terjawab. Macam Mukris katakan dalam video kita, jawab kadang-kadang salah. Sekejap cerita lain, sekejap cerita lain. Membimbangkan saya. Dalam usia saya 30 tahun berkhidmat dalam kerajaan. Nampak muda saja, 30 tahun saya berkhidmat. Dari setiausaha politik, setiausaha parlimen, dan 7 kementerian saya bertugas. Never in the history I've seen the scale of corruption involving melibatkan ramai orang, banyak negara. Bukan satu. Dari Switzerland sampai ke Hong Kong, dari Hong Kong sampai Singapura, dari Singapura sampai ke Middle East. Macam-macam. Beli IPV, beli tanah. Saya bangkit beli tanah kat Penang. Apa hal nak beli tanah ke Pulau Pinang? Dah tahu Pulau Pinang kerajaannya DAP, pembangunan. Harga 1 bilion lebih. Belilah kat Kedah Barisan Nasional. Belilah ke tempat-tempat lain. Surely you won't get the development punya license. Pemaju pembangunan license pun kerajaan negeri mungkin tak bagi. Beli tempat kerajaan Barisan Nasional pun dapat. Banyak persoalan-persoalan yang kita bangkitkan, yang membimbangkan, yang akhirnya padanya kita terpaksa menerima.
selaku rakyat. Karena syarikat 1MDB ini bukan syarikat sendiri berhad, sebuah syarikat yang dijamin oleh kerajaan Malaysia. Dan syarikat ini, kalau mengikut Tan Sri Gani Patel, yang berkuasa bukan jamaah menteri. Tuh. Ada 4 peringkat kuasa dalam mengurus takdir 1MDB. Yang pertama, Perdana Menteri. Yang kedua, Menteri Keuangan. Yang ketiga, pengurusi penasihat 1MDB. Yang keempat, Board of Director 1MDB. Tiga peringkat dari 4 peringkat, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Chairman. Bimbang saya. Takkan benda ini kita tak tahu. Takkan benda ini kita tak pantau. Membandingkan hutang negara 40 bilion lebih. Itu yang membimbangkan saya. Selaku ahli batin, selaku rakyat Malaysia. Kenapa? Bila keyakinan terhakis, bukan hanya sokongannya menurun. Bila keyakinan terhakis, pelabur pun tidak akan datang dalam negara kita. Hari ini bayangkan anak bangsa kita. Hak emas saja 6.000 orang yang menanggung. Sektor perbankan beribu anak-anak yang menanggung. Ini yang ada kerja. Lucut jawatan daripada pekerjaan, termasuk saya sendiri. Anak-anak keluarga mesti sama ada tajaannya ibunya bapaknya, sama ada tajaannya JPA-nya, ataupun marah. Lepas universiti pun, keluar universiti tak ada kerja, bapak masih kerja. Betul tak? Tak ada kerja. Ini yang membimbangkan saya. Jadi orang Kedah ni, nak cakap panjang saya nak bagi peluang ke Bertun, nak cakap panjang macam sebelah. Banyak saya nak cakap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh sayangnya kita kepada negara ini membatasi segala pangkat darjat harta yang ada. Kalau kita berpegang dengan jabatan, dengan pangkat, saya boleh diam. Saya naik presiden. Bukan nombor 3, nombor 2. Lagi senior minister, lagi senior daripada Dr. Syahid. Kalau Paris duduk, saya duduk dekat Presiden MIC, very senior minister. Tapi kita tak fikirkan jabatan. Yang kita fikirkan anak cucu kita, masa depan mereka. What will happen to this country if we don't manage it properly? Ini akibat cumuhan, gelak ketawa, ketidakkeyakinan, membimbangkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, itu yang bila saya nampak tu, saya datang dari jauh, dari Sempurna, dari Sabah. Saya sedih dan saya kesian. Dia sayangkan negara dia Tun Mahathir 90 tahun. Manusia ini, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan, panjangkanlah umurnya. Bukan umurnya yang dipanjangkan. Dalam Al-Quran ada ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak sampai sesaat pun usia manusia tak akan dilanjutkannya. Kalau dah sampai waktunya, cuma kita doakan kalau umur
Maka dengan itu ya, bila saya mengatakan pemimpin pokok, saya cukup sayang dengan teman. Sebenarnya kalah tanding G7 bukan? Aku masuk budaya menilai pemimpin. Jangan ukur manusia pimpinannya oleh karena bangsanya, oleh karena agamanya, oleh karena darjatnya, oleh karena usianya. Ukur dengan amalannya, itu kebenarannya. Tidak ada artinya orang yang muda, tidak ada artinya banyak duitnya kalau amalannya tidak. Jalan-jalan ihdinas siratal mustaqim, karidaan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala perbuatan amalan kita lillahi rabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan malam ini kita beramal, mudah-mudahan negara kita dilindungi, bangsa kita dijaga dengan baik, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq.